Baik, masih lagi dalam sektor hartanah, Hong Leong Investment Bank mengekalkan penarafan neutral terhadap sektor hartanah memandangkan ia menjangkakan pertumbuhan sektor sederhana pada 2024 selepas peningkatan yang dinikmati pada 2023 berkurangan. Jelasnya ini berdasarkan kadar pengambilan yang kembali normal dan pertumbuhan sederhana pelancaran dan jualan baharu pada tahun ini. Sekali di niaga awan diforecast, kita nak lihat kepada jangkaan prestasi hartanah Malaysia untuk tahun 2024. Kita bersama tetamu yang bersedia di talian adalah Presiden Malaysian Institute of Estate Agents MIEA, Tan Kian Aun. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Alright, Kian, pertama sekali bagaimana kita nak tahu trend atau prestasi yang boleh kita rangkumkan untuk tahun lepas 2023 terhadap sektor hartanah? Silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Pada pendapat saya, prestasi tahun lepas memang memuaskanlah. Sebab kita nampak banyak transaksi yang berlaku tahun lepas juga. Dan kita tidak dapat mengatakan yang jangkaan kita seperti yang kita jangkakan. Tidak ada apa-apa yang mengejutkan lah. So dari prestasi tahun lepas kita nampak banyak juga demand dan juga banyak juga kawasan-kawasan yang berprestasi pun agak stable. Kita tidak nampak harga melonjak ataupun menjunam dengan tiba-tiba lah. So dari segi itu kita amat berpuas hatilah yang dia akan stable menerusi semua sektor-sektor. Kian, kalau kita nak mengambil kata-kata HLIB, mereka berkata sektor hartanah menyelah sebagai sektor kedua berprestasi terbaik di Bursa Malaysia pada 2023 apabila indeks hartanah KL mencatatkan pulangan merangsangkan sebanyak 34.5% berbanding kerugian FBM KLCI pada 2.7%. Jadi bagaimanakah sentimen pelabur dan juga persepsi pasaran memainkan peranan dalam membentuk prestasi sektor hartanah tersebut? Untuk tahun 2024, kami menjangkakan prestasi hartanah itu akan terus stabil jugalah sebab kita pun nampak banyak inisiatif daripada kerajaan ni untuk menggalakkan industri hartanah ni untuk terus berkembang. Daripada banyak-banyak yang inisiatif yang kita nampak, banyak projek dari segi projek di seluruh Malaysia, dari segi industri, dari segi sektor pengangkutan seperti lebuh raya, banyak lagi zon-zon industri yang akan berlaku di seluruh Malaysia. Kita nampak perkembangan daripada segi demand untuk pekerjaan, untuk perumahan di seluruh Malaysia ni akan terus menjadi ada minat jugalah. Daripada segi itu, dari segi kewangan pun kerajaan pun sejak 2 tahun selepas ni pun ada menggalakkan daripada segi rakyat-rakyat untuk memilih rumah, di mana duty stamp bagi rumah di bawah 500,000 dan juga di bawah 1 juta pun ada dari segi rebate juga. Ini pun sebanyak menggalakkan rakyat mencari inisiatif untuk memilih rumah. So kita pun nampak ada ramai yang kalangan muda-muda pun mencari kesempatan untuk memilih rumah. So dari sektor daripada segi inisiatif yang kerajaan kita buat, kita pun nampak ada galakan jugalah. Tapi yang kita nampak ni macam dia dilaporkan daripada sektor perumahan baru, projek-projek, kita pun nampak daripada segi projek pun ada launching dia pun dah kurang. So kita pun expect daripada segi pasaran secondary market, kita pun nampak ada perkembangan juga. Daripada segi penyewaan pun kita pun nampak ada perkembangan juga. Ya.
Seperti yang Kian sebutkan tadi, kita dapat lihat perkembangan dari segi permintaan demand, especially dalam sektor sekunder ataupun sektor kedua lah. Jadi kita nak lihat juga bagaimana untuk kita dapat mempertimbangkan arah aliran jangka panjang dalam sektor hartanah dan bagaimana juga untuk kita menilai pertumbuhan sederhana untuk 2024 dan juga untuk kita lihat adakah trend ini akan menjadi sebahagian daripada aliran atau trend yang lebih luas atau ini adalah kesan daripada merujuk kepada prestasi sejarah dan apa yang perlu nilai. Kita nampak daripada segi sekunder ni, dia permintaan dia naik sebab lokasi dia. Daripada kita nampak banyak projek-projek rumah-rumah baru yang dilancarkan sejak kebelakangan ni, daripada banyak projek ni dia di luar kawasan bandar. Kalau projek-projek ni di kawasan bandar, di mana peluang pekerjaan, pengangkutan, transport, fasiliti semua ada, memang permintaan dia adalah. So, kalau dari segi sekunder ni, dia kalau lokasi dia di tempat yang kita panggil matang, yang di mana fasiliti dia ada, kemudahan dia semua ada, dia memang permintaan ada. So, daripada segi harga pun, kalau harga dia tinggi, sebab kita tahu kadang-kadang harta tanah di kawasan yang matang ni, harga dia tinggi sikit. So, ramai juga yang mengatakan yang kalau dia tak mampu pun, dia mungkin akan menyewa daripada membeli sebab dia nak kemudahan di sana. So, kita nampak secondary market ni memang ada permintaan dia juga. So, daripada segi rumah baru tu, kalau lokasi dia di kawasan bandar, memang permintaan dia ada. So, kita pun menggalakkan macam kerajaan pun ada membina rumah mampu milik kan. Kalau lokasi dia di kawasan yang memang strategik, memang permintaan dia memang ada. So, daripada segi tahun depan, kita nampak kalau supply untuk projek-projek dia berkurangan, sebab di kawasan bandar pun tanah pun dia dah macam tak banyak dah, nak development pun tak banyak. So kita nampaklah secondary ni akan permintaan dia akan meningkat lagi sebab peluang pekerjaan, kemudahan, transport perhubungan semua pun dia memang dah matang dah. Seperti yang Kian katakan tadi, pasaran hartanah dijangka meningkat secara keseluruhan juga untuk tahun ini 2024, bukan sahaja dari segi sektor kediaman tapi mahu juga komersial, dan kata penganalisis hartanah komersial dijangka berkembang berdasarkan unjuran prestasi ekonomi yang meningkat sekitar 4 hingga 5% pada 2024. Jadi Kian, apakah potensi dan cabaran harus kita perhati pada ketika ini? Ya, saya setuju daripada segi bukan saja perumahan rumah kediaman, daripada segi pasaran hartanah komersial dan industri. Kita nampak kerajaan pun banyak membuat inisiatif Industrial Malaysia, National Industrial Malaysia Plan 2030 tu. Banyak kawasan industri yang akan dikembangkan lah. So, kita pun nampak permintaan di tanah-tanah industri, harta tanah industri pun akan berkembang. Dan banyak macam highway, macam LRT, lepas tu ada HSR, lagi banyak perkembangan highway macam di Sabah Sarawak, Pemborneo pun. Highway ni, lembur highway ni sedikit sebanyak pun ada memberi galakan kesan kepada bandar-bandar yang kecil, di mana tiba-tiba ada highway, ada transportation, ada lebuh raya berhubung dengan bandar-bandar ni, tiba-tiba bandar ni akan berkembang juga. So, permintaan untuk komersial ni pun meningkat juga sebab bila ada kediaman, komersial dia, bahagian komersial dia pun akan tidak secara tidak indirectly dia pun akan berkembang juga sebab ada permintaan untuk kemudahan ya. So kita nampak keseluruhan ni dia kalau projek ni semua inisiatif ni berjalan, kita akan nampaklah dia punya perkembangan sikit, tapi taklah perkembangan secara mendadak tiba-tiba. Tapi kita nampak macam seperti yang dilaporkan, pasaran harta tanah ni dia tidak akan menjenam, dia akan terus stable permintaan dan dia dekat situ. So kita nampak sejak kebelakangan ni
permintaan pun dah stabil, harga pun dah stabil, dia tak melonjak tiba-tiba, dia tak menjunam tiba. So kita nampak kebaikan dia agak stabil lah. Dia tak macam tak dapat kita tak dapat ramalan tu tak betul. So sekarang kita boleh buat ramalan dengan secara tepat lah daripada segi pasaran ni. Dan kita nantikan bagaimana pasaran ataupun itu tadi sebenarnya jangkaan daripada pakar kita, tapi kita akan saksikan bagaimana pasaran hartanah untuk masa-masa mendatang. Jadi terima kasih diucapkan kepada Tan Kian Aun, Presiden Malaysian Institute of Estate Agents MIEA.